Selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar cikgu. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih di dalam reka bentuk elektronik. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, kita akan faham dulu apa itu litar simulasi. Litar simulasi ini adalah litar yang menyerupai litar sebenar. Maksudnya, litar simulasi ini adalah litar yang kita akan buat sebelum kita jalankan litar yang sebenar, ujian di litar sebenar. Okey, litar simulasi ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui cara sesuatu sistem dibina, beroperasi dan berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan untuk kurangkan masalah kerosakan. Jadi, litar simulasi ini kita dapat lihat kekurangan dan kelemahan litar yang kita buat tu sebelum kita jalankan sistem yang sebenar. Okey, terdapat 5 langkah pembinaan litar simulasi ini. Yang pertama sekali adalah pengenalan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Cikgu akan terangkan dulu perisian apa yang kita akan gunakan di dalam membuat sistem ini. Yang kedua adalah fungsi asas arahan atur cara untuk membina simulasi blok. Cikgu akan terangkan asas arahan yang kita akan gunakan selepas ini. Dan yang ketiga, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Keempat, merancang pengaturcaraan untuk hasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Untuk kelas hari ini, kita akan buat simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Dan yang kelima adalah langkah untuk paparkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Cikgu akan ajar satu persatu macam mana kita mau hasilkan litar simulasi itu. Okey. Langkah yang pertama adalah pengenalan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Untuk kali ini kita akan gunakan aplikasi Magnet Code, iaitu perisian sumber terbuka yang boleh didapati di dalam Google Play Store di handphone masing-masing. Jadi aplikasi ini kita boleh download dekat handphone kita sendiri di dalam Google Play. Lepas kamu mau download, kamu akan dapat macam ni. Nampak macam ni. Magnet Code Creative Project Generator. Jadi kamu kena tengoklah betul-betul kamu download yang betul atau yang salah. Lepas tu kamu boleh login melalui Facebook ataupun Google. Kamu login saja macam biasa. Lepas kamu login, kamu akan nampak paparan home seperti ini, paparan yang utama seperti ini. Okey, seterusnya fungsi asas arahan atur cara untuk membina simulasi blok. Okey, di dalam aplikasi itu, kita tengok balik sebelah. Okey, di dalam aplikasi itu kamu ada button tambah ni, button tanya ni, button home, ada 3 baris ni dan 3 titik bertindih. Untuk kamu di dalam yang macam ni, kamu kena tekan tambah ataupun yang titik bertindih ni. Jadi di dalam tu akan ada 6 benda, iaitu variable, controller, decision, graphic design, font dan others. Setiap tu mempunyai fungsi masing-masing. Tetapi di dalam sistem kita akan gunakan 3 saja, iaitu decision, graphic design dan others. Okey, atur cara. Di dalam decision tu terdapat and if button AI, press. And if tu berfungsi untuk menamatkan arahan. And button AI pula untuk mengesan sama ada butang tertentu ditekan pada antara muka. Contoh button A1. Untuk kamu lebih faham lagi, kamu perlu download aplikasi itu di handphone kamu dan kamu akan tengok macam mana dia berfungsi. Untuk kali ini, cikgu hanya boleh terangkan melalui teori saja. Manakala di dalam graphic design, terdapat 3 benda, iaitu button AI, show on, berfungsi untuk memaparkan button AI di atas skrin, boleh ditukar kepada button B1 ataupun button C1. Nanti cikgu akan terangkan macam mana kita mau tukar benda ni. Seterusnya, button A1 show text, padam dan simpan perkataan yang baharu di dalam memori button A1.
Untuk button A1 update berfungsi untuk memaparkan kandungan memori button A1. Dan yang terakhir adalah bahagian other. Ada 3 benda iaitu go to equal 1. Nomor 1 fungsinya adalah pergi ke barisan arahan atur cara yang hendak ditentukan untuk mengulangi arahan. Yang kedua adalah diletakkan pada akhir pengaturcaraan untuk melengkapkan pengaturcaraan. Manakala timer equal 1 second menunjukkan seketika berdasarkan menunggu seketika berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan. Contohnya, masa diberi 1 second. Seterusnya, note, iaitu digunakan untuk menulis catatan pengaturcaraan yang dibina. Okey, langkah yang seterusnya kita masuk kepada pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Di sini kamu boleh rujuk di dalam buku teks kamu juga. Yang pertama adalah note. Fungsi note adalah menulis catatan pengaturcaraan yang dibina. Contohnya memaparkan blok simulasi. Yang kedua button A1 show on, dan di dalam button ni ada 3 benda dan berfungsi sama saja, iaitu untuk memaparkan blok dan perkataan pada simulasi yang digunakan. Seterusnya, note ni sama juga macam di atas. If button AI press untuk mengesan sama ada butang tertentu ditekan pada antara muka. Dan ini adalah isi yang kita akan, sistem yang kita akan gunakan. And if adalah pengakhiran arahan yang wajib digunakan untuk menamatkan sebarang arahan menggunakan if. Maksudnya and if ni adalah penutup, arahan menutup kita punya sistem tadi. Go to 1 adalah untuk melengkapkan sebuah pengaturcaraan dan menghantar arahan ke baris pertama tadi, iaitu macam kita mau ulang balik benda tu, kita pakai arahan go to. Dia akan balik kepada baris yang pertama. Seterusnya pula adalah langkah yang keempat, merancang pengaturcaraan untuk hasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip, yang sistem yang kita akan buat selepas ini. Ada 16 baris dan kamu boleh rujuk juga di dalam buku teks kamu. Sama juga di dalam buku teks, 16 baris, note, button A1, button C1, A1, C1, update, note. Lepas tu button A1 semula, button C, show, timer 1 second, button C1, timer 1 second lagi, go to 10. Lepas tu and if, go to 1. Macam tu. Okey. Selepas ini, cikgu akan tunjukkan satu video. Langkah kelima adalah langkah untuk paparkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Dalam cara ini, cikgu akan tunjukkan dalam satu video pendek dan kamu boleh rujuk video ni lah. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana kita mau buat sistem semua tu. First sekali kamu kena masuk di dalam aplikasi M10, iaitu magnet code tadi, dan kamu akan lihat macam ni. Seterusnya kamu kena tekan tambah ni, akan keluar macam ni. Kamu pilih other, pilih note, lepas tu tekan tick yes, lepas tu back. Untuk rujukan kamu kena refer di dalam buku teks RBT kita, muka surat 98. Semua maklumat tu ada di dalam dan kamu boleh tengok saja dan buat. Okey, sekarang kita kena tekan note ni lama-lama dan ada keluar macam ni. Jadi kita namakan dia sebagai, kita ikut buku teks kita dan namakan sebagai note memaparkan blok simulasi. Lepas tu kita kena tekan update. Jadi macam tu. Untuk baris yang kedua, kita masuk di dalam, tekan ni lagi, masuk di dalam graphic design. Kita cari button A1 show. Button A1 show ada dekat sini. Tekan tick dan balik. Okey, selesai untuk baris yang kedua. Kita teruskan untuk baris ketiga. Kita masuk balik di dalam graphic design. Kita pergi balik cari button A1 show. Button A1 show. Okey, klik.
Tetapi di dalam buku teks dia tulis button C1 show, betul kan? Jadi kamu kena tekan lama-lama benda ni. Kamu tekan dekat sini. Kamu boleh tukar sebenarnya semua ni. Button C1. Kita tukarkan kepada button C1. Okey. Dia bertukar kepada button C1 show on. Kita buat untuk baris yang keempat. Masih lagi di dalam graphic design. Button A1 show text. Kita cari button A1 show text dekat sini. Kita ambil dia. Back. Lepas tu kita namakan dia sebagai switch tekan tutup. Ingat ya, tengok kita punya buku teks. Tekan tutup. Seterusnya kita pergi kepada button yang kelima. Button A1 update. Masih lagi di dalam graphic design. Kita cari update. Button A1 update. Kita kasih keluar dia. Button A1 update. Betul kan? Ikut buku teks. Seterusnya kita masuk dalam baris yang ke-6. Masih lagi di dalam graphic design. Button kita cari button C1, button A1 show. Show text. Dekat sini. So kita boleh ubah A1 tu kepada C1. Kita tekan lama-lama. C1 jadi cari C1. Okey. Button C1 show text. Lepas tu kita tukarkan kepada diode pemancar cahaya. Kita ikut buku teks ya. Terusnya kita pergi kepada baris yang ke-7. Cari lagi button update di dalam graphic design. Dekat sini. Kita bagi dia keluar. Button A1 update kita boleh tukar kepada C1 update. Macam tu. Selesai untuk baris ke-7, kita pergi ke 8. Kita ambil note pula. Ni. Okey. Note ni kita tukarkan nama dia kepada note pengatur caraan blok berkelip. Kita update. Kita masuk di dalam baris yang ke-9. Baris yang ke-9 ni kamu kena masuk di dalam decision. Decision, kamu kena cari if button A1. Press. Okey, ada dekat sini. Bawa dia keluar. Okey, button yang ke-9 sudah. Seterusnya kita pergi yang ke-10. Button C1, iaitu di dalam graphic design button A1 show. Button A1 show kita akan tukar kepada C1. Button C1 show. Okey, button C1 show on. Seterusnya kita masuk di dalam timer. Timer tu ada di dalam other. Keluarkan dia. Timer. Okey. Seterusnya kita masuk di dalam button C1 di dalam graphic design. Button show off. Button. Okey. Kita pilih button A1 show on. Sebab on tu nanti kita boleh tukar kepada off. Okey, macam mana mau tukar? Kamu kena tekan lama-lama ni. Mula-mula kamu kena tukar button C1. Seterusnya kamu tekan off dekat sini. Okey, jadi button C1 show off. So kita masuk lagi di dalam other, kita ambil timer. Keluarkan dia. Timer 1 second. Untuk go to, masuk di dalam other, pilih yang go to 1. Satu ni kita kena tukar kepada 10. Update. Okey. Yang baris ke-14 masuk di dalam decision. Kita cari and if dekat atas ni. Keluarkan dia. And if. Dan baris ke-16 balik. Kita masuk di dalam other. Keluarkan.
Oke. Terus itu siap sudah kita punya sistem, dan kamu boleh run benda ni. Kamu pilih dekat titik bertindih 3 ni, kamu tekan dan pilih run untuk jalankan kita punya sistem tadi. Dia akan keluar macam ni. Dua benda ni, iaitu switch tekan tutup dan diod pemancar cahaya. Sekiranya kamu tekan di diod pemancar cahaya ini akan berkelip-kelip. Sebab memang pun kita punya simulasi ini, blok diod pemancar cahaya berkelip. Okey, kita cuba ya. Okey, macam tu. Dia akan berkelip-kelip. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian dan terima kasih.